الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya, diberinya kita kesempatan untuk solat subuh bersama-sama berjamaah. Yang fadilatnya semua orang tahu, seolah-olah dia beribadah sepanjang malam. Walaupun malam tadi dia meroluh kerja-kerjanya, tahu ke meroluh orang sini? Tapi di sisi Allah dia seolah-olah beribadah sepanjang malam. Seolah-olah dia bangun malam, semayang, baca Quran, zikir, tasbih, tahmid dan sebagainya. Itu kalau subuh berjemaah. Kalau isyak berjemaah, dia seolah-olah beribadah separuh malam, sekerat malam. Jadi kalau hari-hari isyak dan subuh berjemaah, bayangkan, umur dah 70. Tiap-tiap malam dapat ibadah seolah-olah 1,5 malam. Bayangkan, berapa banyak pahala ibadahnya. Jadi sebab itu kita dalam hidup di dunia ni ada tugas, ada kerja, bukan saja-saja. Allah jadikan kita hidup dalam dunia ni semata-mata untuk beribadah kepadanya. Dalam Quran Allah SWT, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadah kepada aku, untuk menjadi hamba-hamba aku, untuk tunduk dan patuh kepada aku. Itu sebab Allah jadikan kita, bukan sebab lain. Bukan nak berpoya-poya, bukan nak relax, bukan nak berhibur-hiburan, bukan nak cari kekayaan, bukan nak cari kemegahan, tak ada. Allah jadikan kita ni semata-mata untuk beribadah kepadanya. Mudah-mudahan kita jadikan apa saja kita buat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alright. Panjang benar dalam mukadimah ya. Saya dipahamkan dengan permintaan Tuan Pengerusi kita tadi, Tuk Imam kita, untuk membaca kitab namanya Hadis 40. Jadi pagi ni kita mula membaca kitab namanya Hadis 40. Siapa ada kitab tu di rumah, bawa bulan depan lah. Sekejap ni susah balik dulu, tak payahlah, dengar je pagi ni. Siapa ada kitab tu, bawa Hadis 40. 40 hadis, sebenarnya ada 42. Tapi nama kitabnya 40 hadis. Susunan Imam Nawawi. Imam Nawawi ni adalah orang yang menjadi pakar hadis. Apa saja berkenaan hadis, orang rujuk kepada Imam Nawawi ya. Banyak kitab-kitab yang dikarang. Di antaranya ini yang paling masyhur ni, Hadis 40. Jadi oleh kerana itu kita baca je senang ya. Kita baca. Saya ngajar ni mesti baca dari kulit ke kulit. Tak ada tebuk-tebuk ya, dari kulit ke kulit. Jadi untuk pagi ni kita baca dia punya pendahuluan, mukaddimahnya je. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, bila apa-apa kitab, mana-mana kitab kita baca, kalau bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim,
Itu tandanya kitab itu dikarang oleh orang-orang yang beriman, orang Islam. Kerana hari ini tuan-tuan dan puan, lebih banyak kitab Islam dikarang oleh orang kafir daripada orang membaca sendiri. Daripada orang Islam membaca sendiri. Banyak kitab-kitab dikarang tentang Islam, tapi dikarang oleh orang kafir. Tujuannya bukan untuk menjadikan kita orang bertakwa. Tujuannya untuk menjadikan kita ni ragu-ragu kepada agama kita sendiri. Jadi bila ada mula dengan Bismillahirrahmanirrahim tu jangan takut. Itu artinya pengarangnya orang beriman, orang Islam. Dia menyeru kita kepada kebaikan. Jadi apa-apa kita kalau baca kitab mula dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bermula dengan nama Allah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Artinya apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mulakan apa-apa dengan memuji Allah Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya nak ceramah pagi ni pun mula dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan nak bersyarah pun kena mulakan dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nak doa pun kena mulakan dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita puji dulu Tuhan. Lepas itu baru selawatkan Nabi SAW, ya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Atau di sini wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin. Selawat dan salam kepada penyudah Nabi. Siapa Nabi penyudah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi Muhammad tak ada lagi Nabi. Mana tahu kan? Bulan depan datang satu orang dari Taman Melayu tu. Teman semalam nanti jadi Nabi. Jangan kau. Ada lagi Nabi lepas Nabi Muhammad, ya. Dia lah Nabi yang terakhir. Kalau dikabur teman semalam nanti jadi Nabi, apa buat? Ambil penyapu, apa buat? Halau balik. Kerana Nabi akhir hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tak orang mengaku jadi Nabi selepas Nabi Muhammad? Ada. Ramai. Berpuluh-puluh tau. Di antara yang paling masyhur namanya Mirza Ghulam Ahmad. Orang India. Hafal Quran. Dia mengatakan dia tu Nabi akhir selepas Nabi Muhammad, katanya. Berdasarkan ayat Quran, dia pandai baca Quran. Dia pun kabur ayat-ayat Quran. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Surah Shaf. Terimalah berita gembira bahawa selepas Nabi Muhammad ni ada seorang Nabi namanya Ahmad. Aku itu kata, kalau namanya Mirza Ghulam Ahmad. Ramai pula yang percaya tu. Yang percaya tu berjuta-juta orang percaya. Dia menubuhkan satu kumpulan namanya Qadiani. Kita ni jangan dengar ya Qadiani, tapi masyhur ni. Di India banyak tu, di Pakistan banyak. Di Malaysia pun ada yang menganut kefahaman Qadiani. Ketuanya ni lah Mirza Ghulam Ahmad. Jangan. Lebih selain itu ramai lagi. Orang perempuan pada mengaku Nabi tau. Orang Melayu tau. Ini berlaku tahun 80-an. Ada kena tahun 80-an ni dulu. Ada yang belum lahir lagi. Ini aku belum lahir lagi, ya. Tahun 80-an. Itu tentu belum lahir lagi. Dia cikgu. Namanya Maryam. Cikgu Maryam. Duduk di Ipoh tau. Duduk di Ipoh. Dia mengaku jadi Rasul dan Nabi. Ya. Dari masa ke masa pun ambil typewriter. Masih typewriter. Dia bukan ada komputer apa ni, ya. Handphone apa pun tak ada. Dia pun pakai tak. Itu dia hantar kepada mufti, dia hantar kepada qadi, dia hantar kepada ustaz-ustaz. Ini wahyu yang terbaru, kata dia. Namanya Cikgu Maryam. Apa sudahnya wallahualam, saya tak tahu. Tanya polis tahulah, ya. Sama ada ditangkap ke tidak, wallahualam. Tapi dipanggil di pejabat agama, dibagi kaunseling. Sekarang ni tak tahu apa. Ada kalau lagi hidup dah meninggal, tak tahu. Itu mengaku jadi Nabi. Terus akan jadi Nabi, jadi Tuhan. Pada orang mengaku ada tak orang mengaku jadi Tuhan? Ada ke tak ada? Di antaranya Ayah Pin pandai. Ayah Pin dia mengaku jadi Tuhan langit. Yang kena dah mati pula. Tuhan boleh mati ke? Kalau Tuhan mati ke? Sebelum dia mati tu lumpuh, Tuhan lumpuh ke? Saya pernah berhadapan dengan Ayah Pin tau. Masa tu Ayah Pin dia datang kampung tau. Pengikut setianya seorang ustaz. Ngajar di ACS. Itu pengikut setia. Lulus Azhar tahu, Azhar University. Isterinya ngajar sama saya di sekolah, kampung juga. Isterinya tu ngajar sama saya, ustazah. Lulus Azhar juga.
Saya selalu minta dia bariskan bahasa Arab yang tak berbaris tu. Dia baris tu. Itu dia. Ngajar sama saya. Dia ngajar agama. Saya ngajar bahasa Inggeris. Saya ngajar bahasa Malaysia. Ngajar matematik. Dia ngajar agama. Itu pun kursi Ayapin. Jumpa dengan dia. Kalau kamu ikut zikir-zikir aku, wiri-wiri aku ni, kamu akan nampak alam ghaib. Kamu nampak alam kubur, nampak alam mahsyar, nampak titik sirat. Dia menjurus ke arah akhirnya kamu akan nampak Allah. Dia tak khabar apa itu, tapi seolah-olah macam itulah. Masa itu saya fikirlah, Nabi Musa, Nabi, Rasul, nak tengok Tuhan pun tak dibagi di Tuhan. Apa kata Allah? Lantaroni, kamu takkan dapat melihat aku. Takkan Ayapin lebih mulia daripada Nabi Musa. Di dunia ni mana boleh tengok Allah? Nak tengok Allah di mana? Di mana tuan-tuan dengan Allah? Di syurga. Di dunia ni tak ada. Di Mamang Dewan ni tak ada. Carilah. Taman Mambang langsung tak ada. Di Kampung tak ada. Di Ipoh tak ada. Di Kuala Lumpur tak ada. Di New York tak ada. Di London tak ada. Nak tengok Tuhan hanya di syurga saja. Kalau dapat masuk syurga lah. Sebab itu kalau nak tengok Tuhan, layakkan diri itu masuk ke dalam syurga. Alright. Ini apa dia? Selawat kena salam kepada Nabi tadi. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan ke atas sahabat-sahabatnya, kepada ahli-ahlinya, keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Amma ba'd. Artinya apa? Lepas ini nak cakap apa? Atau selepas ini. Lepas ini pengarang nak cakap apa? Dia nak cakap apa? Syukur kepada Allah atas limpah kurnia dan taufiknya kepada saya menterjemah dan menyusun kitab ini. Ini pengarang ni. Bukan Imam Nawawi dia menterjemahkan kitab ni daripada kitab Arab. Dia menyusun kitab ni sampai satu buku apa ni tebal. Saya ngajar kitab tak ada tebal macam ni tau. Kurang sikit. Namanya Hidayatul Salikin. Saya ngajar itu 14 tahun baru habis. Ini entahlah berapa tahun. 14 tahun tu lebih daripada 14 tahun Agak-agak sempat je dah. Siapa dulu tamat agaknya kitab ni ketuk gurunya. 14 tahun sebenarnya dah 78 tau. Tok gurunya dah umur 78. Kalau lagi 14 tahun berapa? 92. Agak-agak ada ke? Entah dia. Mudah-mudahan doa lah. Amin lah ya Allah damai. Itu dia. Ini ya. Jadi syukur kita kepada Allah di atas limpah kurnia dan taufiknya kepada saya menterjemah dan menyusunkan kitab ini, iaitu sebuah kitab hadis yang termasyhur, paling masyhur. Apa itu ter? Saya dulu ngajar bahasa Malaysia tak? Apa itu ter? Terkaya apa? Terkuat apa? Tertinggi apa? Yang paling. Yang paling. Ini termasyhur, yang paling masyhur. Itu hadis 40 ya. Yang termasyhur disusun oleh Yang Mulia Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Rahimahullahu ta'ala itu artinya mudah-mudahan dirahmati Allah baginya. Memang rahmat Allah pun. Kita tentu dapat rahmat Allah ya. Kitab ini yang mengandungi sebanyak 42 hadis. Kitab ni ada 42 hadis. Maknanya kalau sebulan satu hadis, 42 bulan baru habis. Tapi bukan sebulan satu hadis. Satu hadis itu kurang-kurang 3-4 bulan baru habis. Panjang penerangannya. Siapa ada jumpa kitab ni belilah kalau ya. Saya makan kitab ni tengok dah hancur. Masa saya bujang lagi dah pakai kitab ni dah. Hari sudah 7 anak. Inilah kitab ni. Dah hancur. Kulit dah tak ada, apa pun tak ada. Ada 42 hadis. Amatlah kecil. Kecil katanya. Ini kecil ke ni? Bagi kita tak ada kecil, bagi dia kecil lah ni. Amatlah kecil dibandingkan dengan kitab-kitab hadis yang lain. Yang lebih besar ada kitab lain besar je. Kan seperti Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu semua besar lagi, tebal-tebal lagi ya. Yang lebih besar daripadanya, tetapi kandungannya yang sungguh bernilai. Bukan dinilai dengan duit, dinilai dengan kehebatan, kegunaannya, faedahnya, fadilahnya. Itu nilainya, dinilaikan dengan kesempurnaannya. Mana kedainya? Nilainya
kandungannya sungguh bernilai, tidak pula kurang manfaatnya. Banyak untungnya, banyak faedahnya, manfaatnya, terlalu banyak. Kerana kebanyakan hadis-hadis mengandungi kaedah, cara-cara dan sumber-sumber hukum-hukum dalam Islam. Salah satu cara kita nak mengetahui hukum Islam, tengok hadis. Jadi dia 4 sumber kita nak tahu hukum dalam Islam ni. Yang pertama, Al-Quranul Karim. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijma' ulama. Yang keempat, qiyas. Ni sumber hukum kita. Mesti ada 4 ni, ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Yang pertama apa? Quran. Kalau ada dalam Quran mesti terima. Jangan tolak. Jangan pertikaikan. Jangan ya ke tak, jangan. Kalau ada dalam Quran kena yakin betul-betul. Jadikan sumber hukum. Kedua dalam hadis. Hadis ni pula biar hadis mutawatir. Yang paling bagus hadis mutawatir. Atau paling kurangnya hadis sahih. Ya. Di bawah itu boleh terima, boleh tak terima ya. Tapi kalau mutawatir wajib terima. Sahih pun wajib terima ya. Itu hadis. Yang ketiga, ijma' ulama. Ijma' ulama tu bukannya ustaz-ustaz hari ini. Ulama zaman dulu. Ulama-ulama seperti siapa? Seperti Syekh Qadir Jailani, seperti Ibnu Hajar Al-Haytami, seperti Imam Suyuti, seperti Imam Ghazali. Itu ulama dulu. Kumpulan mereka tu mereka setuju benda ini haram, benda ini wajib, benda ini sunat, benda ini makruh dan sebagainya. Itu ijma' ulama namanya. Bukan ustaz sekarang ni. Jadi yang dulu, yang pertama dia mesti hafal Quran, yang kedua hafal kata-kata ribu hadis. Kita ada hafal. Siapa hafal 100,000 hadis yang katakan? Susah 100,000, satu pun tak hafal. Saya pun hafal ujung-ujung aja, tengah-tengah aja. Jadi tu dia. Jadi layak ke tak layak kita ni sebagai ulama, dipanggil ulama? Tak layak. Cuma orang yang ngeluar kita ni ulama, sebenarnya bukan ulama ya. InsyaAllah. Yang ketiga, yang keempat, qiyas. Qiyas tu kalau tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak ada ijma' ulama, kita qiyas dari hukum-hukum yang lain. Itu bukan kita nak qiyas tu, yang nak mengqiyas itu ulama juga. Nak mengqiyas tu ulama tu. Contohnya, ayat Quran kata wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Apa katanya dalam cakap Melayunya? Jangan kamu hampir kepada zina. Kerana ia adalah perbuatan yang sangat keji dan jalan yang sangat jahat. Allah tak ada kata jangan kamu berzina. Allah kata jangan kamu hampir kepada zina. Atau kalau dah hampir pun tak boleh berzina, boleh ke? Itu namanya qiyas. Hampir pun tak boleh, dekat pun tak boleh. Berzina lagi tak boleh ya. Itu qiyas namanya. Hukum dia tak ada. Macam qada semayang, mana ada dalam Quran tak ada, mana ada dalam hadis. Tapi ijma' ulama mengatakan kita wajib qada semayang yang kita tinggal dengan sengaja. Ini qiyas pun begitu juga. Itu namanya qiyas ya. Jadi kita ada 4 sumber hukum kita ni. Kerana kebanyakan hadis-hadis mengandungi kaedah dan sumber-sumber hukum-hukum Islam. Sebagai contoh, dikemukakan di sini hadis, ada nama satu hadis namanya innamal a'malu binniyat. Nanti akan kita baca insya-Allah hadis ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sekali amal itu dengan niat. Iaitu Imam Syafi'i kata Imam Syafi'i tentang hadis ni, bahawa hadis ini mengandungi sepertiga agama Islam. Kita datang ni mesti dengan niat apa? Menuntut ilmu. Saya datang dengan niat untuk memberi ilmu. Ya, tuan-tuan menuntut ilmu. Siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, dia sentiasa berada di dalam jalan Allah, dalam perjuangan di jalan Allah sehingga dia balik ke rumahnya. Kejap ni tuan-tuan dan puan-puan sedang berjuang jalan Allah ni. Kalau mati tak sempat balik, macam apa keluar matinya? Syahid. Orang mati syahid di antara yang masuk syurga tanpa hisap. Ndak ke tak ada. One more time. Ndak ke tak ada. Okey, siapa nak mati kejap angkat tangan. Dah tak ada pula. Tadi ndak pula. Memang saya pun tak ada. Kerana mati tu memang kita tak ada pun.
Allah ada kabar dalam Quran, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan bahawa kamu mati yang kamu nak lari daripadanya itu. Kalau boleh kita nak lari dari mati, dia tetap akan menemui kamu. Ya? Nak lari pun dia datang juga. Itu mereka benar makan jus Nusantara lah, jus Pamoga lah, kacik Fatimah lah. Lagi apa? Tonik cak gajah lah. Jangan mati lah tu, tapi mati juga. Itu ya. Alright. Itu innamal amal binniat ya. Sesungguhnya segala amal itu bergantung dengan niat. Sesungguhnya segala amal itu dengan niat. Imam Syafi'i berkata bahawa hadis ini mengandungi sepertiga agama Islam. Kerana perbuatan seseorang ada kalanya dengan hatinya, atau dengan lidahnya, atau dengan anggotanya. Dan niat adalah salah satu daripada tiga itu. Macam kita semayang tadi, ada tak rukun qauli? Ada tak rukun perkataan? Rukun fi'li ada tak? Rukun perbuatan ada? Rukun qalbi? Apa kata rukun qalbi? Rukun dalam hati. Niat mesti betul. Kita semayang tu kerana apa? Kerana Allah. Saya datang kerana apa? Kerana Allah. Tuan-tuan datang kerana apa? Kerana Allah. Perempuan datang kerana apa? Kerana Allah. Jangan kerana lain. Ya. Jangan saya datang ni daripada kampung tu, nyelih dia je lepas ngajar ke. Mana Sarjan Kadri ni tak ada dekat-dekat aku ni kata. Kenapa? Kenapa hendak ke Sarjan Kadri dekat saya? Nak envelope. Kalau kerana envelope dapat apa? Dapat envelope aje lah. Tapi kalau kerana Allah betul-betul niat rumah tu betul-betul kerana Allah nak menyampaikan ilmu, ya. Kebetulan dapat envelope. Ada dua dapat envelope pun dapat, pahala pun dapat. Tapi kalau kerana envelope dapat envelope aje lah. Berapa duit je, berapa lama boleh tahannya. Tapi kalau pahala di akhirat besok layak kita mendapat syurga Allah Taala, ya. Jadi biar apa saja dibuat tuan-tuan di rumah pun kena apa? Kena niat betul kerana Allah SWT, ya. Kerana ini perintah Allah. Apa kata Allah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kamu tidak diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mukhlisin, dan kerana agama. Surah apa? Surah Al-Bayyinah. Nama surahnya Al-Bayyinah. Ngaku kepala. Mana surah Al-Bayyinah? Tapi kalau saya kata surah Lam Yakunin, tahu tak? Tahu tak tahu? Tahu, ya. Al-Bayyinah nama surahnya. Alright, sambung lagi. Bahawa hadis ini mengandungi sepertiga. Ini kata Imam Syafi'i tahu. Imam Syafi'i pun menyanjung keilmuan Imam Nawawi. Tahu Imam Nawawi ini penyusun hadis. Imam Syafi'i pun menyanjung keilmuan Imam Syafi'i, Imam Nawawi, ya. Apa kata Imam Syafi'i? Hadis 40 ini disusun oleh Imam Nawawi ini. Imam Syafi'i puji. Adalah hadis 40 ini mengandungi sepertiga agama, 1/3. Ya, 2/3 itu lain-lain. Ini hadis ni 1/3. Banyak tak manfaatnya? Banyak tak gunanya? Banyak benar gunanya. Kerana perbuatan seorang itu ada kalanya dengan hatinya, macam semayang ada dengan hati, ada kalanya dengan lidahnya, rukun qauli. Kena betul-betul baca Fatihah, nak betul. Ada 5 rukun dalam semayang tu, mesti baca betul-betul. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua Fatihah, yang ketiga tahiyat akhir, baca tahiyat akhir. Yang keempat selawat akan Nabi, yang kelima salam. Kelima-lima ni kena sebut betul-betul. Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar, tak betul. Bila tak betul tak sah semayang, ya. Allahu Akbar, betul ke? Kaptul qalah tak? Bukan, ya. Saya bukan pandai tajwid, tapi bolehlah sikit-sikit, ya. Kena sebut betul-betul. Fatihah kena sebut betul-betul. Begitu tahiyat akhir kena sebut betul-betul. Lagi apa? Salam kena sebut betul-betul. Lagi apa? Selawat kena sebut betul-betul. 5 rukun qauli. Kemudian rukun fi'li ada berapa? Ada 7. Ya, berdiri betul, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara. Itu rukun fi'li, rukun perbuatan. Yang ketiga rukun qalbi, rukun hati. Itu nak niat. Ya, bila kita takbir tidak ada niat. Saja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat makmum kerana Allah Taala. Itu niat, ya. Ada 3 rukun hukum di situ. Ya. Baik. Kebanyakan diriwayatkan oleh 2 orang tokoh terkemuka dari ulama hadis, iaitu Imam Nawawi dan Muslim. Imam Nawawi, Imam Bukhari dan Imam Muslim, 3 orang ulama yang terkenal dengan hadis. Selain hadis tersebut, banyak lagi hadis-hadis yang menjadi punca hukum, yang kebanyakannya diriwayatkan oleh 2 orang tokoh terkemuka. Tokoh-tokoh ni terkemuka, artinya apa?
yang masyhur ya. Terkemuka. Semua orang tahu. Dia nama terkemuka. Iaitu siapa? Dari ulama hadis, iaitu Imam Bukhari. Imam Bukhari. Terkenal ada siapa tahu orang nama Imam Bukhari angkat tangan? Namanya Ahmad bin Ismail, dipanggil Bukhari kerana dia berasal daripada Bukhara. Bukhara tu nama bandar di mana? Nama bandar di Uzbekistan, nama Bukhara. Mereka selalu menggelarkan diri mereka dari tempat mana dia datang. Ada tak pernah dengar nama Syekh Daud Al-Fatani? Ada dengar tak? Namanya Daud. Dia orang petani, Syekh Daud Fatani. Adalah pernah dengar nama Idris Al-Marbawi. Orang Melayu tu. Idris Al-Marbawi jadi tokoh Ma'al Hijrah satu masa dulu kan. Dia asal dari mana? Lubuk Merbau, Lubuk Merabak tu. Dia panggil diri dia Syekh Idris Al-Marbawi. Ada sekarang ni hidup lagi. Ada orang nama Syekh Nuruddin Al-Makki Al-Marbuk Al-Makki. Syekh Nuruddin Al-Marbuk Al-Makki Al-Banjari. Dia tu apa? Dia tu Syekh namanya Nuruddin. Lagi apa? Al-Makki tu apa? Suka maki orang. Al-Makki apa? Dia lama di Mekah, belajar di Mekah. Al-Makki Al-Marbuk tu apa? Mendatangkan keberkatan. Kemana dia pergi berkat. Al-Banjari, dia orang Banjar, orang Kulaan tu. Banjar. Ada orang Banjar ni tak? Ada, tak nak ngaku je. Itu dah. Orang dulu memang betul lah. Ada pernah dengar siapa nama dia? Hasan Al-Basri. Ada Hasan Al-Basri. Ada dengar tak? Namanya Hasan. Dia duduk di satu bandar namanya Basrah. Basrah tu di mana? Di Iraq. Nama bandar Iraq ya. Namanya dipanggil Hasan Al-Basri. Junaidil Baghdadi. Ada orang nama tak? Junaidil Baghdadi. Dia duduk di Baghdad. Namanya Junaidi. Begitulah kita pun boleh lah. Boleh lah betul ya. Siapa yang ngajar komen semalam? Tak jawab-jawab lah. Ibrahim Al-Kampari. Tapi saya lebih suka Ibrahim Al-Kampung Gajahi. Tahu ngapa? Ngapa? Kamu dia asal dari Kampung Gajah. Alright, itu dia. Contoh itu ya. Kemudian Imam Bukhari, lagi apa? Imam Muslim. Muslim memang namanya Muslim ya. Dan seorang lagi dari keduanya. Yang tadi itu Imam Nawawi ya. Imam Nawawi. Yang demikian membuktikan betapa tinggi nilai dan kuat kedudukan hadis-hadis ini sehingga tidak diragu-ragukan lagi tentang sahihnya. Sahih itu benarnya. Sah. Itu sahih lah. Benar. Ya, kalau kita sembahyang sah benar tak? Terima Tuhan tak? Itu namanya sah. Sah tu sahih lah. Itu ada perkataan sah tu sahih. Benar. Hadis itu benar. Bukan kutik-kutik. Bukan reka-reka. Bukan longgok-longgok. Sahih betul-betul datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sahih. Hadis yang diterima paling ke bawahnya hadis sahih lah. Boleh jadi hukum. Tapi atas lagi namanya mutawatir. Ke bawah lagi, itu boleh tolak, boleh apa. Namanya hadis dhaif, hadis lemah. Banyak orang enggak. Tapi kalau bagi kita jangan tolak dia kerana dia tetap hadis. Walaupun lemah, dia nanti kita akan bicara. Dia tetap hadis juga. Dia lebih baik daripada perkataan Haji Ibrahim. Lebih baik daripada perkataan siapa? Muhyiddin Yassin. Lebih baik daripada perkataan Mahathir Mohamad kerana dia hadis ya. Ingat tu. Walaupun dhaif, walaupun lemah ya. Itu hadis nama apa? Pecahan-pecahan bagi nama hadis-hadis ya. Atau salah seorang dari keduanya yang demikian membuktikan betapa tinggi nilai dan kuat kedudukan hadis-hadis itu sehingga tidak diragu-ragukan lagi tentang sahihnya, tentang kebenarannya. Sementara itu ada pula hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Imam Tirmizi antara 6 perawi hadis yang termasyhur Tirmizi ya. Umpamanya kitab namanya Bahrul Mazi, banyak menceritakan hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi. Ada pernah baca kitab Bahrul Mazi?
Imam Tirmizi tu ya. Dipanggil Abu Isa, bapa si Isa, anaknya dia nama Isa ya. Kemudian diterangkan martabat hadis-hadis ini dengan mengatakan hadis hasan sahih. Hasan tu ada orang nama Hasan tak? Hasan tu arti baik. Orang nama Hasan tu baik tak tahu? Husain baik. Hasan Husain apa tu? Dia berperkataan hasinun. Hasan Husain, husnah, husni, itu baik belaka tu ya. Hasnah. Itu nak cakap Arabnya baik ya. Cakap Arabnya hasan lah, cakap Melayunya baik. Ini hasan. Jadi hadis hasan sahih. Udahlah benar dia baik betul tu. Udahlah hadis benar tapi dia baik betul tu. Namanya hasan sahih ya. Ini akan kita bicara insya-Allah ya. Hasan lagi sahih. Terkenal sahih. Terkenal ya sahih hasan ataupun hasan sahih. Dhaif dan lain-lain. Itu hadis-hadis yang dhaif tu artinya lemah. Lemah tu kerana apa? Kerana perawinya ada yang ingatan tak berapa baik, ada yang selalu lupa, ada akhlak tak berapa baik, itu hadis lemah. Tapi hadis ya meriwayatkan meriwayatkan cerita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi payah nak percaya kerana kadang-kadang dia lupa. Kadang-kadang tak betul. Hari ni cakap ini, esok cakap lain. Itu namanya lemah. Hadis lemah, dhaif namanya. Dan lain-lain istilah adalah istilah-istilah yang digunakan oleh ulama hadis. Ulama hadis menggunakannya. Yang mana untuk mengetahuinya perlu pula kepada ilmu hadis. Kena belajar bab hadis lah. Yang ini hadis apa, yang ini hadis apa. Kena disiasat lah ya. Ilmu hadis yang disebut oleh ilmu mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis. Ilmu ini memanglah sukar. Ilmu ni susah. Memang susah lah. Mana ilmu yang senang? Ilmu makan pun susah. Ya. Macam saya tadi gigi ni, senang ke susah makan? Susah. Kalau keras tak ngonyahnya. Ini kan pula nak belajar hadis. Lagi susah ya. Memang susah ya. Sukar. Ya. Ilmu ini memanglah sukar. Tetapi faedahnya amatlah besar. Kita mengaji hadis ini besar. Supaya dia jadi hukum. Supaya kita tahu apa yang kita lakukan itu adalah benar. Tak ada salah. Kita buat ini. Ada dalam Islam ini. Ada dalam hadis. Betul tu. Kalau ada dalam hadis, apa yang kita buat tu kalau ada, mesti betul tu. Tak ada salah ya. Itu banyak faedahnya. Ya. Supaya mereka macam mana? Mana kita ni ya? Hukum-hukum Islam. Supaya apa? Terutama kepada ahli-ahli agama yang ingin mendalami hukum-hukum Islam. Faedahnya amat besar, terutama kepada mereka-mereka yang nak tahu hukum Islam. Yang dia buat tu betul ke tidak? Ada ke tidak dalam Islam? Dibenarkan oleh Islam atau diharamkan oleh Islam? Nak tahu tu? Kerana kita ni mesti berpandu kepada 5 hukum. Allah datang kepada kita ni 5 hukum. Apa hukumnya? Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Apa arti wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Itu wajib. Kedudukannya mesti tahu. Apa arti haram? Dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Apa arti sunat? Ambil pisau potong ya. Apa arti sunat? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya mesti buat. Elok buat. Sunat tu elok buat Apa arti makruh? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan. Apa arti harus? Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Kedudukannya tepuk dada, tanya selera. Nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Itu 5 hukum. Dan tuan-tuan kena ingat, 5 hukum ini meliputi segenap aspek kehidupan.
Apa saja kita buat mesti ada 5 hukum ni. Ya ke tak? Ada bangkangan. Mesti ada 5 hukum ni. Kejap ni. Apa hukum ni? Kita sedang buat kejap ni. Apa hukumnya ni? Apa hukumnya? Wajib. Kenapa? Menuntut ilmu tu apa hukumnya? Wajib. Mengajar apa hukumnya? Wajib juga ya. Kerana Rasul pesan, balighu anni walau ayat. Sampaikan olehmu walaupun satu ayat dari aku, walaupun satu ayat. Jadi wajib. Kemudian boleh tak jadi haram menuntut ilmu ni? Boleh tak jadi haram? Boleh kalau belajar ilmu nari. Ya? Lagi belajar ilmu apa? Belajar ilmu sihir. Jadi haram. Atau belajar ilmu mencuri, belajar ilmu pukau, tahu pukau? Bagi orang tu jangan jaga-jaga tidur tu, dia jampinya, dia belajar dengan tok gurunya. Tok guru dari Taman Melayu Jaya ngajar tahu. Jampinya supaya tok pukau orang tu. Apa jampinya? Niat nginsong mata kaji semalam, mau tidur orang tu, tak orang bangkit. Apa hukumnya belajar itu? Apa hukumnya? Haram ya. Kita kan makruh dan sebagainya. Jadi apa saja perbuatan kita mesti ada diliputi oleh 5 hukum ni. Tak lepas ya. Ada wajib, ada haram, ada sunat, ada makruh, ada harus. Itu. Baik. Kemudian apa lagi? Baca sikit lagi ya. Para pembaca akan dapat meneliti bahagian pertama dari kitab ini, iaitu ringkasan ilmu mustalah hadis. Yang disusun secara ringkas perkara-perkara yang dianggap amat penting dari ilmu yang tersebut. Penting tu nak tahu ilmu ni. Hadis ni sahih ke, hasan sahih ke, mutawatir ke, dhaif ke, nak tahu ni ya. Nak tahu apa jenis-jenis hadis tu. Untuk menjadi panduan. Demikianlah diharap semoga kitab ini menjadi salah satu usaha dalam bidang menghidupkan dan memperkembangkan sunnah Rasulullah yang mulia. Rasul yang mulia dalam kalangan umat Islam di tanah air kita. Akhirnya kepada Allah dipohonkan taufik dan rahmat. Taufik apa maksudnya? Apa beza antara taufik dan hidayah? Taufik itu pelaksanaan hidayah. Hidayah tu ilmunya. Semalam tuan-tuan tahu tak pagi ni ada kuliah subuh? Tahu ke tak tahu? Itu hidayah namanya. Itu namanya hidayah. Dah tahu. Tapi bila pagi ni tuan-tuan dan puan datang, itu dah dapat apa? Dapat taufik. Faham ke ni? Semalam pengetahuan tu dipanggil hidayah. Bila tuan-tuan datang betul-betul pagi ni, semayang sama-sama dengar saya ngajar, itu dapat apa? Dapat taufik. Mana dulu? Hidayah ke taufik dulu? Hidayah dulu baru taufik. Tapi mana-mana kitab pun sebut taufik dan hidayah. Terbalik ya. Sepatutnya hidayah dan taufik. Tapi tak. Dalam kitab mana-mana pun sebut taufik dan hidayah. Jadi sebenarnya hidayah dulu baru taufik ya. Ada seorang aja juru hebah radio dia bukan hidayah dulu. Wabillahi hidayati wat taufik. Radio apa? Radio IKIM. Sebab itu tuan-tuan kalau nak dengar radio IKIM. Radio IKIM tu banyak benar ilmu pengetahuan yang ada dalamnya. Kalau dengar radio lah ya. Banyak benar. Ulama-ulama banyak yang bertugas di situ. Jangan dengar radio tu halal tu. Dalam hatiku hanya ada kamu. Jangan itu. Nak dengar biar radio IKIM. Nasib-nasib semua mendidik jiwa belaka ya. Alright. Jadi akhirnya kepada Allah dipohonkan taufik dan rahmat. Nak rahmat tak? Tuan-tuan dan puan-puan tak rahmat ke tak? Nak buat apa? Air boleh minum. Rahmat buat apa? Buat apa? Nak melayakkan kita masuk ke dalam syurga. Kerana kita kalau masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah. Bukan dengan pahala semayang tadi. Tak ada, tak tentu. Lepas ni kan jangan nyengit aja. Aku kalau mati syurga mana lah kau ya? Kalau aku mati kejap ni, syurga Firdaus ke, Jannatul Naim ke, Jannatul Ma'wa ke. Jangan perasan. Tahu perasan? Apa perasan? SS. Apa SS? Syuk sendiri. Kita hanya boleh masuk syurga kalau dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Tidakkan rahmat, kena berkat.
Apa saja yang Allah anugerahkan kepada kita, berkatkan. Mata jadi berkat, telinga berkat, lidah berkat, tangan berkat, kaki berkat, perut berkat, kemaluan berkat. Itu dapat rahmat, insya-Allah. Baru layak menerima rahmat dari Allah SWT, ya. Dengan berkat dulu. Apa itu berkat? Menggunakan nikmat-nikmat Allah tu di jalan yang diredai olehnya. Itu berkat itu mata tu. Bila berkat baru layak menerima rahmat. Jadi tak rahmat dah? Tak. Jadi berkatkan. Dapat gaji, diberkatkan duit gaji tu. Ada rezeki, diberkatkan rezeki tu. Ada isteri, diberkatkan isteri tu. Ada anak-anak, diberkatkan anak-anak tu. Baru layak menerima rahmat. Bila dapat rahmat, barulah dapat syurga yang kita idam-idamkan. Alright, itu dia. Itu pendahuluannya dah, ya. Dia apa? Pengarang kitab kita ni yang menterjemah tu namanya Mustafa Abdul Rahman. Ini kata-kata dia lah yang saya baca pagi ni, ya. Jadi pelajaran yang pertama bulan depan lah, ya. Ya, ini dah pukul berapa? 7:11, ya. Ya. Ya, bulan depan lah, ya. Dah lengah belum? Sabuan lah, teman dah kutang anjur tau. Dah lengah dah tu, ya. Dah situ malam silap tu, selemput selemput. Bulan depan kita lah sejarah membukukan hadis. Misalnya apa jenis-jenis hadis, ya? Sejarah membukukan hadis tu. Bila mula-mula ditulis hadis tu. Ya, dan sebagainya. Itu akan datang kita baca, insya-Allah, ya. Kalau panjang umur lah, kalau padam, carilah ustaz lain, ya. Ramai ada Taman Sejahtera tu, banyak ustaz, cari, ya. Ya, di kampung ni mana kau orang ustaznya? Lambat-lambat ustaz ada. Bukan Ustaz Ibrahim je ada, ya. Ustaz Ibrahim bukan ustaz pun. Dia apa? Ustaz Ibrahim bukan ustaz, dia apa? Dia cikgu. Ya. Tahu ke mana saya ni cikgu ni? I was once a teacher, you know. Teaching English, teaching mathematics, teaching geography, teaching bahasa Malaysia, every other subject other than agama Islam. Macam mana ngajar kejap ni? Dekat nak pencin lah tu, saya minta lah tauliah daripada pejabat agama, nak ngajar agama. IC borang. Dipanggil dia malah. Agaknya macam mana silapnya dibagi dia tauliah. Ini yang ngajar ni. Silap tu lah. Dia haji yang ngajar kejap ni. Padahal patutnya ngajar apa? Ngajar bahasa Inggeris. Patutnya ngajar apa? Geografi, ilmu alam. Lagi apa? Matematik, bahasa Malaysia. Tapi apa namanya? Soleh kepada agama pula begini. Ngajar agama pula. Dia dah jadi ustaz pula. Dah panggil dia ustaz. Dulu panggil cikgu. Sebab lain kali nak panggil cikgu. Yeah. Alright. Ada soalan? Ada bangkangan? Tak ada? Udah. Tak ada soalan? Alhamdulillah. Banggalah saya. Ngapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Asal dia ajar dapat. Mana nak cari? Hanya ada di Surau Taman Mambang, ya. Ini nama surau apa? Surau Al-Amin. Taman Aman. Bukan Al-Amin sana, Taman Sejahtera. Tu marah ada dua orang tu lah. Itu Al-Amin, Taman Sejahtera tu. Ya. Ya. Bos ni pun ada, ya. Okey, sekian dulu. Ampun maaf, ya. Minta maaf ya kalau ada yang tersinggung, kalau ada yang terpukul, kalau ada yang terdetik, kalau ada yang terkapak, kalau ada yang terbeliung, minta ampun, minta maaf, ya. Gitu juga kalau ada yang tersmash, minta ampun, minta maaf lah. Saya datang dari kampung ni tak nak nyemih cadangnya nak drop shot aja. Tahu drop shot? Atas bola tanggung apa buat? Bola tanggung apa buat? Smash lah. Itu pun backhand aja. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام